Hari ini kita nak masak sambal tumis petai bersama dengan udang. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan share pada rakan-rakan anda. Hari ini kita nak masak sambal tumis petai. Tapi lain sikit, biasanya petainya kita kupas. Tapi hari ini petainya kita tak kupas, kita gunakan dengan kulitnya sekali. Ini petai. Petai ni kita ambil dalam 4-5 keping. Terpulanglah pada cita rasa anda. Kalau anda rasa nak banyak petainya, boleh banyakkan. Tapi ini kita gunakan hanya 4 keping petai. Cantik petainya, besar-besar matanya. Tapi kita tak buang kulit petai ni. Kulit petai ni kita gunakan. Kita gunakan kulit petainya. Jadi bagi yang tak suka kulit, mungkin boleh buka kulitnya dan ambil petainya saja. Tapi saya lebih suka kalau kita boleh makan dengan kulitnya sekali, kerana kulit petai ni dimaklumkan menjadi ubat. Jadi kita tengok sekali lagi dekat-dekat petai beserta kulitnya. Kita potong petai itu di keliling buah petai itu, dan kita ambil dengan kulitnya sekali. Ini bentuk yang telah kita ambil dan telah kita potong. Petai, dan ini udang putih yang kecil yang telah kita buang kulitnya, bahan-bahannya. Dan ini bahannya. Ini lada kering yang kita rendam dengan air panas. Dan ini bahan-bahan lain, iaitu bawang kecil merah, bawang putih, halia dan sedikit belacan. Dan belacannya kalau boleh jangan banyak sangat, nanti terasa belacannya. Ini ya, kita bahan-bahannya: bawang putih, bawang merah kecil, belacan, halia dan udang basah. Tapi kalau tuan-tuan nak gunakan ikan bilis boleh, tak ada halangan sebenarnya. Dan petai. Ini yang menyedapnya. Petai berserta kulit. Dan bahan utama ialah lada kering. Kalau boleh lada kering ni direndam. Tapi kalau nak gunakan cili bu boleh juga. Tapi lada kering yang direndam lebih sedap sebenarnya. Pedas ni mengikut cita rasa tuan-tuan. Jadi sekarang kita nak mula memasak ini petainya ya. Kita lihat sekali lagi. Petai berserta kulit. Ya, kita akan masak dan namakan sambal tumis berpetai. Ini petainya kita ambil dalam 4 papan petainya, dan kita buang kelilingnya dan tinggalkan isi atau buah petai itu berserta kulitnya. Jadi kita nak mulakan masak. Jadi yang penting sekarang ialah cili kering, dan bahannya sekali lagi saya nak tunjuk: bawang putih, bawang merah kecil, belacan dan halia. Semua bahan-bahan ini, bawang kecil, bawang merah, halia, belacan ni kita akan blender. Blender lada tadi bersama dengan bawang kecil, bawang putih, belacan dan halia tadi. Dan sementara itu kita panaskan kuali untuk kita masak bahan-bahan tadi. Sebelum kita masukkan bahan-bahan yang kita blender tadi, terlebih dahulu kita panaskan kuali berserta minyak. Minyak tu terpulanglah, kalau rasa nak banyak boleh, tapi saya rasa tak perlu banyak sangat. Untuk kita goreng dulu petainya. Kita goreng petainya ya. Petainya kita goreng sehingga masak kalau boleh petainya. Kerana dia ada kulit, jadi kena masak sedikit. Tapi jaga sikit, petai ni kalau ada kulit dia meletup. Itu macam meletup-letup. Dia meletup, dia macam terbuka dia punya kulit dan isinya. Kita kacau-kacau untuk kita goreng sampai masak. Dia kalau lagi masak lagi sedap, dia akan jadi lebih lembut.
sebab petai ni agak tua. Jadi kita goreng sehingga betul-betul masak. Goreng betul-betul masak. Kita kacau-kacaukan supaya masaknya rata. Dia meletup ni. Kena jaga-jaga sikit, kena awas sikit. Kalau isi petai saja dia tidak meletup. Tapi kalau petai dengan kulit dia meletup. Jadi kita goreng, jaga-jaga. Bila meletup minyaknya mungkin mercik kepada badan kita atau mungkin kita kena jaga-jaga sikit. Biarkan sehingga masak. Dia meletup, kulitnya terbuka daripada isinya. Dia meletup. Kalau boleh dia masak sebab kita nak lembut petainya. Tapi kalau tuan-tuan masak atau perempuan masak dengan menggunakan bilis bukan udang, boleh masuk sekali ikan bilis bila dah separuh masak dia punya petai untuk tujuan bilis tu garing. Okey, kita kacau. Kalau ada bilis kita masukkan bilis sekali. Ini petai tumis beserta udang, tapi petainya tidak dibuang kulit, beserta kulitnya sekali. Ini untuk jadi ubat. Kalau tutup kata untuk jadi ubat, sebab kulit petai ni ada rasa-rasa pahit sikit. Kita biarkan sampai masak. Okey, bila dah hampir masak, kita masukkan bahan-bahan yang kita blender tadi. Kita dah masukkan bahan-bahan yang kita telah blender tadi. Kita kacau kita punya bahan-bahan yang kita blender tadi, bawang, cili merah, bawang putih, halia dan bacang tadi. Kacau-kacau. Kita kalau boleh nak keringkan sedikit air yang kita blender tadi. Kacau-kacau sehingga lada yang kita blender dan bahan-bahan yang kita blender tadi juga masak sebati dengan petai tadi. Kita biarkan dia mendidih. Okey, kita masukkan garam ikut rasa lah. Ikut rasa tuan-tuan, tapi jangan terlalu masin sangatlah, ingat bahaya pada kesihatan kita. Kacau-kacau sebab garam ni kena masuk awal, tujuannya untuk sebatikan rasanya bersama-sama dengan bahan-bahan yang kita blender tadi. Kalau tuan-tuan nak masuk serbuk rasa pun boleh, dan selepas dia betul-betul masak nanti, tuan-tuan boleh masukkan sedikit gula dan sedikit asam jawa. Dan barulah kita masukkan udang yang telah kita kopek tadi. Kita kacau-kacau. Kalau tuan-tuan masuk serbuk perasa pun boleh, kalau tak nak masuk pun boleh. Dan sedikit gula, dalam satu sudu gula. Kita kacau-kacau sehingga betul-betul masak petai dan juga bahan yang kita blender tadi rasanya cukup garing. Barulah kita masukkan gula dan sedikit air asam jawa. Sedap tuan-tuan. Walaupun petai itu berkulit, tapi sebenarnya pada saya rasanya lebih sedap. Bila makan nanti dia akan ada rangka-rangka kulit beserta dengan isi petai tadi. Kacau-kacau sehingga bahan-bahan yang kita blender tadi betul-betul masak. Lada yang kita blender tadi betul-betul masak. Ini asam jawa.
Ada asam jawa yang kita akan masukkan dalam bahan-bahan yang kita goreng tadi, yang kita tumis tadi. Kita masukkan. Masam terpulang pada cita rasa anda. Kalau nak masam boleh, nak kurang masam boleh. Tak nak masuk asam jawa ni, tapi lebih baik masuk asam jawa ni agar rasanya lebih sedap, kerana ada rasa-rasa masam, ada rasa-rasa manis dan rasa pedas. Okey. Bahan-bahan kita pun dah hampir nak masak. Sekejap lagi kita akan masukkan udang. Sebab udang ni udang kecil, jadi tak perlu lama sangat kita masak. Sekejap saja cukup. Nanti kalau terlalu lama, udangnya terlalu kusut. Tapi kalau ikan bilis, tak ada masalah. Dan dari segi kering, sambal tumis ni terpulanglah pada cita rasa anda. Kalau nak kering lagi pun boleh, tak nak kering lagi pun, nak basah pun boleh. Mungkin ada di kalangan anda nak makan kuahnya, tapi kalau kering tu sebenarnya lebih cantik dan lebih menarik bahan yang kita masak tadi, yang kita tumis tadi. Okey, nampak? Ini dia punya ni, petai berkulit. Kita masak sambal tumis bersama dengan udang. Sebenarnya mudah, cepat dan rasanya sedap. Kalau makan nasi lemak atau nasi biasa pun okey. Nah, sedap. Kita masukkan gula. Rasa manis ni terpulang pada tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan rasa nak rasa manis, dia taruh lebih gulanya. Kalau nak kurangkan rasa manisnya, ikut rasa atau cita rasa tuan-tuan, cita rasa anda. Akhirnya baru kita masukkan udang yang telah kita kupik kulitnya, dan kita gaulkan. Udang, bahan-bahan tadi semua sudah masuk, dan setelah kita rasa udangnya cukup masak, barulah kita angkat dan dimakan. Ini dan sambal tumis petai dengan udang putih kecil. Okey. Sambal tumis petai bersama udang. Inilah dia sambal tumis petai berkulit berserta udang yang telah masak, dan mungkin kita boleh makan bersama nasi. Dan lebih sedap kalau ada ikan pekasam. Ini ikan pekasam lampam dimasak dengan lada kering, lada kecil, dan berserta jantung pisang dan sambal belacan. Betapa enak dan sedapnya. Ini jantung pisang raja, sambal belacan, ikan pekasam, ikan lampam, dan sambal petai yang kita masak tadi. Jadi tuan-tuan atau anda boleh cuba dan rasa kenikmatan sambal udang petai beserta udang.